Hari ni pun ingat tak ada nak kuliah juga. Anak kursus tadi pukul 8.30 pagi sampai pukul 4.30. Kakak pukul 5 dah habis tadi. Penat betul lah. Tak rehat lah. Sempat lah balik tadi rehat 10 minit. Baring 10 minit sempat. Dah balik-balik berhenti makan dulu, lapar. Kan nak monteng lagi, tak boleh lepas dah monteng dah. Kursus tentang mu'alaf. Pembangunan mu'alaf. Ya. Lepas ni nak ngajar mu'alaf pula. Okey, baik. Kuliah yang lalu tuan-tuan kita dah masuk babut tayammum. Itulah bab tayammum. Di mana kita dah bincang tentang pertama ta'rif at-tayammum. Definisi tayammum. Apa itu tayammum? Ya, secara bahasa dan secara syarak. Walaupun masing-masing ada definisi dan pentakrifan masing-masing, sebagaimana kebiasaanlah dalam definisi bab-bab yang lain. Ulama ni ada definisi tersendiri. Dalam mazhab ada definisi tersendiri. Bahkan ulama dalam mazhab tersendiri pun kadang-kadang mereka tak merujuk kepada definisi orang lain. Hatta mazhab dia sendiri pun dia akan buat definisi dia sendiri. Ya. Kerana purpose ataupun tujuan definisi inilah nak bagi kepahaman awal tentang satu perkara. Ya, saya pun boleh buat definisi sendiri. Sebenarnya definisi ni tak ada apa, tidak. Ala kulli hal, kesemua definisi atau takrif para ulama itu semua merujuk kepada beberapa perkara yang menjadi asas kepada tayammum. Pertama ialah debu. Ya. Yang kedua ialah menyapu muka dan tangan. Dan yang ketiga ialah syarat-syarat tertentu. Kalau kita lihat definisi dia merujuk ketiga-tiga perkara itu. Ada disebut debu, ada disebut sapu muka dan tangan, ada disebut tata cara tertentu. Macam dalam mazhab Syafi'i disebut bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Mazhab Hambali sebut ala wajhi makhsus, dengan kaifiat tertentu atau tata cara tertentu. Sama saja. Ya. Baik, yang kedua kita bincang itu ialah tentang hukum tayammum. Hukum tayammum. Di mana basically hukum tayammum ni dia balik kepada hukum wudu. Yang mana hukum wudu itu wajib, maka tayammum pun wajib. Bila wudu tu jadi wajib? Nak sembahyang. Betul tak? Ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah apa tu? Surah apa? Al-Maidah ayat ke-6. Kena ingat tu. Belajar fiqh bab taharah ni, satu-satunya ayat wudu ialah Al-Maidah ayat ke-6. Selagi tak habis bab wudu, dan termasuk tayammum juga, kerana tayammum ni ada hubungan dengan wudu. Saya akan sentiasa baca ayat itu. Jadi biasa setiap bab ni dia ada dia punya ayat yang terpenting sekali lah, ya. Dia panggil the most usable, mana ayat yang paling banyak digunakan, hak paling basic, hak paling fundamental. Kalau bab wudu hak tu lah, ya. Setiap bab biasa dia ada ayat-ayat yang khusus yang specifically sebut tentang perkara itu. Walaupun dalam hal tu mungkin ada banyak lagi ayat yang lain, tapi biasa dia ada ayat yang paling banyak digunakan pakai. Of course lah, wudu ni pasal tidak ada ayat yang lain. Tu je ayatnya. Al-Maidah ayat ke-6, Al-Maidah ayat ke-6, Al-Maidah ayat ke-6. Sepak batu je lagi, Al-Maidah ayat 7. Terbalik ya. Tukar dia. Ya. Kena ingatlah. Ya. Kita belajar majlis surau tak ada puasa ke okeylah, tak ada ujian, tak ada latihan, ya. Ya tak? Baik. Jadi sembahyang wajib wudu. Jadi wajib wudu, wajib tayammum. Sebab kalau kita tak boleh wudu, kita tayammum, maka tayammum tu dia wajiblah. Jadi nak sembahyang wajib tayammum. Nak sentuh Quran wajib ada wudu. Jadi nak sentuh Quran wajib tayammum. Kalau kita tak boleh wudu lah, maka melihat kepada hal yang seumpama itu. Apa yang diwajibkan wudu, bila kita tidak mampu, same goes to mandi wajib juga, maka kita wajib juga bertayammum.
Tak banyak hak wajib wuduk ni, semayang. Hak ijma' semayang lah. Hak lain-lain tu tak ijma'. Hak wajib wuduk ni sentuh Quran, tak ijma'. Ada je ulama kata tak wajib. Tapi tak apalah, kita ambil pendapat majoriti. Of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i, nak sentuh Quran wajib wuduk. Maka kalau kita tidak boleh berwuduk, wajib tayammum. Okey, nak tawaf, tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, tawaf wajib wuduk kan. Memanglah majoriti kata begitu. Ya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada je ulama yang kata tak wajib wuduk untuk tawaf. Ya. Jadi yang kata wajib wuduk, wajib tayammum kalau tidak mampu berwuduk. Yang tak kata wajib tu tak wajib lah. Tak wajib wuduk, tak wajib lah tayammum. Macam tu lah ya. Baik, jika berwuduk itu sunnah, maka tayammum juga sunnah. Bila berwuduk sunnah? Kita dah bincang masa bab wuduk dulu tu. Al-mawadi' allati yusannu fiha al-wuduk, tempat-tempat yang disunahkan wuduk secara khusus. Bila? Ya, nak belajar sunat wuduk. Nak belajar ni tak ada hadis, tapi dia kiaskan di atas zikir. Pasal nak zikir sunat wuduk ada hadisnya. Ya. Inni karitu an azkurullah ila ala turin. Nabi diberi salam dalam keadaan Nabi tidak berwuduk dan Nabi tidak menjawabnya. After Nabi ambil wuduk baru Nabi jawab. Dan Nabi berkata, aku tidak suka berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan wuduk. Boleh tangguh dah zikir tu. Jawab juga, salam ni wajib dijawab. Ya tak? Tapi wuduk dulu, after that boleh jawab. Dan Nabi kata, aku tak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak berwuduk. Yang ni berhadas kecil. Jadi dikiaskanlah belajar dengan zikir itulah. Jadi nak belajar sunat wuduk. Kalau tak boleh berwuduk, sunat tayammum. Nak berzikir sunat wuduk. Kalau tak mampu berwuduk, sunat tayammum. Macam itulah. Hak mana wajib wuduk, wajiblah tayammum. Kalau tidak mampu, hak mana hak mana sunat tayammum, maka sunat wuduk. Jadi hukum dia tu tengok keadaannya macam mana. Exactly the same macam wuduk juga ya. Selepas bersama isteri sunat wuduk. Kalau tak nak mandi, jangan tidur tu wuduk dulu. Tak dah hajar dulu kan. Air tak ada, tayammum. Ataupun mana tahu malam tu terlalu sejuk, tayammum boleh je ya. Benda sunat ni dia longgar sikit daripada hak fardu tu ya. Kalau hak fardu tu kena betul-betul cukup syarat lah. Tapi kalau hak sunat-sunat ni ialah sejuk kan ya. Kalau nak semayang pun kalau terlalu sejuk sehingga kita rasa boleh memudaratkan diri sendiri, sakit aku ni kalau aku sejuk doa ni, mana tahu kan siapa tulis suruh sejuk, tayammum lah, tak ada masalah ya. Ibadah ni bukan orang lain boleh ukur, kita ukur sendiri lah pasal kita yang nak beribadah ya. Ibadah ni kita dengan Tuhan aja ya. Sebab tu Amr bin Al-As bila dia berjunub, malam tu sejuk lah dia kata, aku pun tayammum saja ya. Jadi imam pula tu, sahabat lain tak puas hati, tak mana wajib, pergi bagi tahu Nabi. Nabi pun tanya, sallaita bi ashabika wa anta junubun, pasal apa kamu jadi imam sembahyang bersama sahabatmu sedangkan kamu tak mandi, junub, tayammum saja? Apa jawab dia? Jawab dia, kuntu atazakkar qaul Allah azza wa jalla wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Cerita dia malam tu terlalu sejuk. Dalam hadis tersebut, ihtalamtu fi lailatin syadidatil bardi. Awal-awal hadis tu kan, hadis tu panjang juga. Awal-awal tu dia sebut malam tu dia dalam peperangan. Malam tu sejuk sangat. Tiba-tiba dia bukan bersama isteri, dia mimpi. Lepas tu keluar air mani. Allah nak mandi sejuk sangat dia kata. Bahaya ni, boleh mudarat aku ni. Bekal orang lain ukur, dia ukur sendiri. Bila balik Nabi tanya, pasal apa kau semayang juga tak mandi? Aku ingat kata-kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan bunuh diri kamu, Allah Taala Maha merahmati terhadap kamu. Dia kata khasyitu in iktasaltu an uhlak. Aku bimbang kalau aku mandi malam tu boleh jadi aku akan binasa, boleh sakit ya. Jadi dia tayammum sajalah. Fadahikan Nabi walam yakul syai'an. Nabi ketawa dan tidak berkata apa-apa. That means it is allowable. Boleh lah tu. Kalau tak boleh Nabi marah kan. Nabi suruh qada balik ke macam mana? Baik. Jadi hukum dia melihat kepada hal-hal yang seumpama itu ya. Baik.
Malam ni kita nak masuk syarat tayamum. Syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak banyak beza dengan syarat sah wudu dulu. Tak banyak beza. Islam sama saja. Dalam wudu ada syarat yang pertama Islam. Tayamum pun sama. Tayamum kan ganti wudu dan mandi wajib. Sama ajalah. Ya tak? So, syarat mandi wajib sama dengan syarat wudu. Exactly the same. 7 syarat wudu itulah 7 syarat mandi wajib. Dia tak beza. Tapi kalau tayamum ada beza sikit-sikit lah. Tapi the rest dia sama. Pertama Islam. Tak sah tayamum orang yang tidak Islam. La yasih tayamum al-kafir. Ini saya hurai panjang lebar dalam bab wudu tu hari. Ya, kerana tayamum adalah ibadah. Ahli ibadah hanya orang-orang Islam. Orang kafir dia bukan ahli ibadah. Ya. Nak buat ibadah masuk Islam dulu. Ya. Dan saya dah baca ayat tu yang menjadi asas dalam hal ni, surah At-Taubah ayat 54, surah Az-Zumar ayat 65. Ya. Berakal sama juga. La yasih ibadatu, berakal sama juga. La yasih tayammum al-majnun. Dia tak sah tayamum orang gila. Ya, tak sah ajarlah macam mana pun, tak sah suruh dia macam mana pun, tak jadi. Ya, dia pun bukan boleh ikut pun dah gila kan. Walal mughma alaih, dan juga tidak sah ya wudu orang yang pengsan. Bukan wudu tayamum. Tayamum orang yang pengsan. Kok kita tayamumkan dia? Ya memanglah tak boleh tayamum diri sendiri pasal dia pengsan. Kok kita tayamum untuk dia, mana tahu kan. Tak sah ya. Gila, pengsan, ada satu lagi dalam konteks berakal. Apa? Anak pun dah lupa. La yasih tayammum al-majnun al-mumma alaih as-sakran, orang mabuk. Mabuk sampai hilang akal, tidak sah tayamumnya. Kalau dia tayamum, bila dia dah ingat, dia kena tayamum balik. Exactly the same macam wudu lah. Ya. Baik, mesti berakal ya. Ibadah ni tuan-tuan, dia ambil kira berakal. Kalau muamalat dia lagi berat. Akal saja tak cukup, dia kena rasyid. Rasyid ni ialah ada kemampuan untuk menguruskan harta. Ya. Sebab tu budak-budak dia tak sah wakaf. Dia tak sah sedekah. Dia tak sah buat-buat benda-benda yang bersifat charity, tabarruat, melainkan dengan izin walinya. Kalau dia saja-saja. Hatta dalam mazhab Syafi'i lagi ketat. Budak-budak selagi tak balik, jual beli pun tak boleh. Anak tuan-tuan pergi kantin tak ada buat duit. Dia beli kantin tu tak sah. Ya. Dan bila dia tidak sah, tidak memilikinya. Bila dia tidak memilikinya, artinya benda tu haram lah. Dan kalau dia makan, dia seumpama makan yang haram. Oh nanya ikut mazhab Syafi'i bab tu. Muamalat mana ikut Syafi'i dah, banyak pakai mazhab lain. Saya duduk hadap resolusi Bank Negara tu, ada 2 jilid saya duduk baca. Sikit sangat kalau Syafi'i, pokok lain semua campur aduk ikut dan kan. Tapi tak apalah, pasal mau tidak mau keperluan untuk kehidupan hari ni. Betul tak? Kalau budak-budak tak boleh jual beli, tak boleh bawa duit, macam mana? Baik, jadi kalau muamalat dia ketat sikit, dia mesti rasyid. Rasyid ni tak cukup sekadar berakal. Jadi ibadah dia ringan sikit ya. Tapi dia mesti ada kemampuan untuk menguruskan hartanya. Kita nak wakaf ke budak-budak boleh. Budak-budak nak wakaf tak boleh. Dia boleh menerima, tapi dia tidak boleh memberi. Dia macam tu ya. Pasal dia apa? Dia tak cukup akal fikiran lah. Nanti dia ditipu ya. Nampak? Betul tak? Islam nak jaga waktu lah. Ya. Baik. Okey, yang ketiga niat lah. Niat pun sama juga, syarat sah tayamum. Masa kita tayamum tu mesti kita betul-betul nak tayamum. Bukan saja-saja nak sapu dengan debu ke macam wuduk dulu juga. Bukan saja-saja nak basuh muka, saja-saja nak basuh kaki, basuh tangan, tabarrudan kerana nak menghilangkan kepanasan, nak sejuk-sejukkan badan. Kalau niat begitu dia tak jadi wuduk, sama juga tayamum. Memanglah tak ada orang buat. Tapi ulama faham mesti ada niat. Masa kita tayamum tu memang kita niat nak tayamum lah. Ya. Tak ada syarat sebut dengan mulut dan tak ada syarat sebut dengan hati. Kita tahu apa yang kita buat ya.
Dan saya suka letak niat ni sebagaimana dalam bab mandi wajib, dalam bab wuduk, dalam slok syarat lah. Ya, seumpama yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia suka letak niat ni dalam bab syarat lah. Ya. Baik, yang keempat mumayyiz. Sama juga. Mumayyiz ni makna mesti 3 years and above, 3 tahun ke atas lah. Ya. Okey, saya dah hurai panjang tu hari hadisnya, hadis Aisyah tu dan Ali bin Abi Thalib. Saya nak masuk yang kelima tu. Ya. Apa beza antara wuduk, mandi wajib dan juga tayamum? Situ beza dia. Di mana kalau wuduk dan mandi wajib ia merujuk pada air. Jadi syarat dia lah air yang suci menyucikan. Al-ma'ut tahur. Adapun tayamum kerana ia melibatkan debu, maka kita gantilah daripada air yang suci kepada debu yang suci. Very simple kan? Itu satu beza. Yang kedua, menghilangkan apa yang menghalangnya. Ini sama dengan wuduk dulu, tak ada beza. Kemudian yang ketujuh tu ada beza juga. Tiada air atau sakit. Ya, wuduk dulu tak ada kan. Adapun tayamum, dia mesti ada 2 syarat ni. Pertama, tiada air. Dia panggil dalam fiqh in'idamul ma'. Ya. Makna memang tak ada air lah. Ya. Ataupun air ada tapi tak boleh didapatkan ia. Ni ulama buat contoh belaka lah, macam Al-Imam Ibn Hazm dia kata apa? Al-Imam Ibn Munzir. Dia kata air ada tapi ngam-ngam untuk keperluan. Ni khusus untuk orang yang bermusafir lah. Ajma'u ala anna al-musafir idza ma'ahu al-ma' wa khashiya al-'atash lahu an yatayammam wa yubqi ma'ahu lisyurbi. Sepakat para ulama, tak ada khilaf. Kalau air tu ada, cuma sikit, ngam-ngam untuk minum dia. Dan dikiaskan di atas keperluan-keperluan yang lain. Ya. Maka boleh saja dia bertayamum dan dia mengekalkan air itu, tidak menggunakannya. Dia boleh minum dan guna untuk keperluan-keperluan yang mendesak lah. Boleh. Ya. Ataupun kata Al-Imam Ibn Hazm, air ada, kana ma'u qariban minhu. Air duduk sebelah saja. Ya tak? Tapi ada halangan, hala bainahu wa bainal ma' narun aw aduwun. Ya, ada api di tengah-tengahnya atau ada apa nama musuh di tengah-tengahnya, mana tahu. Ya. Ataupun dia kata air ada, duduk dekat saja, dia nampak air tu, tapi dia tak boleh tinggalkan barangan-barangan pemusafirannya. Di mana kalau dia tinggal boleh dihilang dan seumpamanya, maka dia kata boleh saja. Mana kata kalau air ada tapi ada faktor-faktor yang menghalang untuk kita guna air itu, maka dibolehkan. Ya, of course lah kalau air itu tidak bersih, air ada tapi air tak suci, tak boleh lah kan. Ya. Tayamum saja. Ya. Baik. Dan Nabi SAW dengan jelas sebut dalam hadis yang very famous, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi daripada Abu Zar. Nabi kata as-sa'idu tayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'ashra sinin. Awak jangan takutlah, Nabi kata. Ya, bukan Nabi kata, saya kata gitu. Nabi tak kata gitu. Nabi kata debu yang suci adalah alat bersuci orang-orang beriman, yakni menggantikan air dan wuduk dan mandi wajib. Walaupun dia tidak ada air 10 tahun lamanya. Tak payah takutlah. Saya kata tak payah takut tu. Nabi kata kalau tak ada air pun tak apa. Ada debu cukup. Walaupun 10 tahun tak ada air. Ya. Dan dulu saya dah pernah baca hadis Jabir tu, memang khusus kepada umat Nabi Muhammad dijadikan tanah ni alat untuk bersuci. Wa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura. Khusus untuk umatku dijadikan bumi ini sebagai masjid dan dia adalah alat untuk bersuci. Umat-umat terdahulu tuan-tuan kalau nak semayang tak boleh semayang merata-rata, tak boleh. Dia kena semayang fis sawami', tempat semayang. Kalau kita masjid lah. Kalau Nasara, church lah. Kalau Yahudi, tempat semayang dia lah. Umat terdahulu, majoriti para ulama beberapa tahun based on the hadis, depa kalau nak semayang tak boleh semayang merata-rata, tak macam kita. Kita bebas. Ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusall. Mana-mana umatku bila masuk waktu semayang, maka dia semayanglah di mana-mana sahaja. Ya. Tak ada syarat masjid, tak ada syarat surau. Atas tanah pun boleh. Mayanglah, lapik ke apa. Tak lapik pun tak apa. Pasal tanah ni bagi kita all are purified.
adalah suci. Allah Ta'ala jadikan dia suci, ya. Cuma jangan pergi semayang atas najis, sudahlah. Tidak. Okey, jadi tak ada air, very clear. Dan yang kedua ialah sakit. Sakit pun sama juga, ya. Disebut dalam fiqh sebagai ta'adzur isti'malil ma'. Air ada, bukan tak ada, tapi dia tidak boleh menggunakannya kerana keuzuran, ya. Macam Ki Amru tadilah, dia tak uzur pun, tapi takut uzur. Takut uzur pun boleh tayamum. Oh, kalau uzur lebih-lebih lagi lah, ya. Awak. Dan ada seorang sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Hadis ni pun famous juga. Cuma isu dia, hadis ni sebahagian kata sahih, sebahagian kata dhaif. Ya, adalah ulama-ulama tertentu, kalau tuan-tuan kenal macam disebut dalam buku-buku fiqh itu, nama dia Ibnu Sakan, dia ulama hadis, dia kata hadis ni sahih, ya. Tapi Darqutni kata tidak sahih. Darqutni ini dalam setengah-setengah keadaan dia straight juga. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim sebahagiannya dia dhaifkan. Dia dhaifkan, ya. Sebab tu ada sebahagian ulama ilmu yang terkemudian ni lah, kalau dia ada kritik hadis-hadis yang ada Sahih Bukhari Muslim, itu normal. Sebab ulama dulu pun kritik. Antara Darqutni, antara ulama terawal yang mengatakan bahawa tidak semua dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu top sahih. Ada juga beberapa hadis yang tidak sebagaimana yang dihukumkan oleh ulama lain. Tapi orang-orang hadis tahulah, kita ni bukan belajar hadis mana pun, ya tak? Hatta saya sendiri pun belajar hadis basic aja, ya. Nak cerita pasal fiqh boleh lah, tapi nak cerita pasal hadis, kita bukan belajar banyak kan. Belajar mustalah hadis, satu subjek, dua subjek je, degree baik, master baik. Nak tahu kategori hadis, makna hadis sikit boleh lah. Tapi nak go in detail, yang bersabit dengan periwayat lah, alasan dhaif sahih lah, apa itu gini, mana kita kerti je tak. Baik, sebab ilmu hadis ni dia memang ada kena kelas khas lah, kelas khas, ya. Kita sentuh-sentuh begitu boleh lah. Baik, ada hadis tu amat penting sekali. Saya kira dalam buku-buku fiqh memang ada hadis tu, ya. Di mana ada seorang sahabat Nabi ni, dia dalam satu peperangan, kalau tak silap saya, kepala dia pecah. Bukan peperangan, pemusafiran. Kepala dia pecah, ya. Lepas tu ditanyalah sahabat-sahabat dia, macam mana aku ni? Boleh tak kalau aku tayamum? Masa tu sudah disyariatkan tayamum. Dia tanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayamum? Kamu dapati ada tak bagi aku rukhsah untuk aku tayamum? Apa sahabat dia jawab? La, innaka taqdir alal ma. Oh, tak boleh, dia kata. Mu kena wuduk juga. Mu kena mandi wajib juga. Pasal dia nak kena mandi wajib. Ya. Dia mimpi lah macam tu lah cerita dia. Mu kena mandi wajib juga, dia kata. Oh Allah. Dia pun mandi tuan. Faktasala, famata. Oh, mati member tu. Dengan sebab sahabat-sahabat dia tak bagi mandi. Bila dia balik, dia cerita pada Nabi. Falamma qadimna ala Rasulillah, kata Jabir, ukhbiran Nabi bizalik. Orang cerita ke Nabi, dah mati, kes besar ni. Maka Nabi marah tu. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh lelaki itu. Allah Ta'ala akan membunuh mereka. Oh, baik. Makna dosa besar lah, ataupun salah besar lah kita kata kan. Ya. Dan Nabi kata innama ayyu su'al dan Nabi kata innama ayyul ilmi as-su'al. Ya. Ubah kepada ilmu itu adalah bertanya. Maksudnya member dia tanya, dia jawab lalu tak boleh. Apa sah dia tak tanya orang lain yang lebih tahu, ya? Maka dia mati. Dan Nabi berkata pada ketika itu, innama yakfihi ayyatayammam wa ya'sim ala jurhihi khirqatan summa yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ir jasad. Ya. Memadai untuk dia bertayamum saja. Tempat luka dia tu dia sapu saja. Kemudian dia membasuh seluruh anggota yang lain. Itu yang diguna pakai oleh majoriti para ulama tu, termasuk istihad mazhab Syafi'i. Kalau ada luka-luka tak boleh kena air, sama ada untuk wuduk dan mandi wajib, tak payahlah bagi kena air. Dah kita balut kan. Sapu saja air di atas balutan, selebihnya tu kalau wuduk kita basuhlah. Kalau mandi wajib kita mandilah macam biasa. Dia pakai hadis ni lah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama dia tak pakai hadis ni. Ya. Dia kata tak perlu sapu.
Bila kita sudah tidak boleh menggunakan air, dia kata gugur. Cukup sekadar menggunakan air di tempat yang dibolehkan sahaja. Dan dia pun kata tidak perlu tayamum. Ya. Saya personally saya suka hak tu. Ya. Kerana ia lebih memudahkan. Lagi satu ada masalah sudut nas. Ya. Nas tu ada khilaf sahih lah tak sahih lah. Ya. Sementara dalam kes orang sakit. Orang sakit ni kita kalau boleh cari nas yang ya, ataupun cari pendapat yang lebih memudahkan lah. Ya, itu lebih baik sebenarnya. Dan saya lihat dalam konteks tempatan kita pun kita lebih ke arah tu. Contoh macam Selangor. Dulu-dulu kalau orang ada tabung kencing kat tepi tu, dia kata kena kosongkan baru boleh semayang. Fatwa baru dia kata apa? Tak wajib dikosongkan. Ya. Cuma dia suruh ambil wudu saja setiap kali waktu solat fardu. Sunat tak payah. Asal ada wudu okey. Tapi kalau semayang fardu, ambil wudu setiap kali semayang fardu. Adapun tabung tu tak perlu dibersihkan. Setahu saya itu bukan standard mazhab Syafi'i. Itu mazhab lain. Tapi nak memudahkan. Dan saya yakinlah yes in future mungkin dia akan ambil pendapat yang lebih ringan lagi. Mungkin. Itulah, wudu pun tak payah kalau dia sudah ada wudu. Awak. Ya. Baik. Sakit ya? Jadi confirm. Ya. Dan ini saya kira disepakati oleh para ulama. Hatta kata Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Muni, dia kata orang yang sakit ni boleh sahaja dia bertayamum. Ya, ajma'u ala anna al-marid awil jarih lahu an yatayammam in khashiya ala nafsihi ad-darar atau kama qala. Telah ijma'lah para ulama kepada orang yang sakit dan orang yang luka, boleh sahaja dia bertayamum kalau dia takut ke atas kesakitannya itu menimbulkan kemudaratan. Boleh jadi lebih berat sakitnya. Ya. Boleh jadi macam-macam lah kan, tak tahulah kan pasal uzur kan. Ya. Jadi sakit confirm. Dan ada satu lagi juga tuan-tuan yang disyaratkan juga dalam syarat sah tayamum, tapi saya tak masukkan. Tapi adalah dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i, buku fiqh mazhab Hambali, buku fiqh mazhab Maliki, Hanafi je dok. Ya. Itulah mensyaratkan tayamum dukhul waktu solat. Mesti masuk waktu sembahyang baru boleh tayamum untuk ibadah fardu lah. Maksudnya kalau dia nak sembahyang zuhur, dia kena tunggu masuk zuhur baru dia boleh tayamum. Baru dia solat. Kalau dia dah ada tayamum sebelum tu, dia tak kira. Sebab untuk sembahyang fardu dia mesti sentiasa dengan tayamum yang baru. Hatta kalau kita tengoklah mata Abi Syuja' pun, mata masyhur mazhab Syafi'i itu dia kata apa? Wa yatayammam li kulli fariidah wa yusalli ma syaa minan nawafil. Untuk sembahyang sunat tak ada masalah sama sekali. Adapun sembahyang fardu, dia mesti bertayamum setiap kali waktu solat dan mesti ketika masuknya waktu solat. Ya. Mana dalilnya? Dia kata ayat Quran, ya allazina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang beriman, bila kamu nak sembahyang, maka Allah Taala suruh wudu. Tapi wudu dia kata tak ada syarat masuk waktu. Ya, boleh saja sebelum berwaktu. Adapun tayamum dia menggunakan ayat itu juga, tapi alasan dia ialah tayamum ni ialah taharah darurah. Taharah darurah. Mana kita bersuci kerana darurat. Dia bukan macam wudu. Jadi mesti nak masuk waktu. Dan dia guna hadis yang saya baca juga tadi. Ayyuma rajulin min ummati atrakahu shalah falyusall. Bila mana hamba-Ku masuk waktu, bukan masuk waktu solat. Bila mana hamba-Ku dia nak solat, maka hendaklah dia sembahyang. Dia nak solat di situ maksudnya ialah masuk waktu solat. Dia faham begitu. Adrakathu as-salah ay adrakahu waktu solat. Bila dia nak sembahyang, artinya bila masuk waktu sembahyang. Adalah dari tertentu. Tapi sebagian ulama kata tak ada syarat. Sama lah konteks air kencing tadi lah kan. Ya. Dengan sebab mazhab Syafi'i ni dia mesti ambil wuduk setiap kali nak solat. Dia dalam konteks yang sama lah. Ya. Tapi sebagian ulama dok, macam Abu Hanifah dia kata dok. Ya. Dan bukan dia seorang lah, sebagian ulama lain macam Ibn Hazm dia kata tak boleh. Ibn Taymiyah pun dia kata tak boleh. Tayamum ni dia kata betul-betul ganti wuduk. Jadi kita boleh saja berwuduk sebelum masuk waktu. Apa masalah kita tak boleh bertayamum sebelum masuk waktu? Dia kata wuduk dengan tayamum tak ada beza. Dia taharatul badal. Dia ada taharah yang betul-betul menggantikan. Dia bukan taharah darurah. Dia bukan taharah darurah. Taharah yang
melibatkan kemudaratan semata-mata. Ya. Jadi ada perspektif yang berbeza antara ulama masing-masing. Ya. Tapi orang sakit ni kan, boleh je kita ikut yang paling ringan, tak ada masalah sama sekali. Ya. Hatta kalau kita lihat dalam fiqh taharah, Qardawi dalam banyak hal dia sentiasa memilih pendapat yang lebih ringan dalam hal yang melibatkan keuzuran. Kerana babak uzur ni tuan-tuan, sebenarnya kebiasaan atau sebahagian besar daripadanya tidak ada hadis yang spesifik. Kalau ada hadis pun, tu kata sahih, ni kata dhaif. Dia lebih kepada ijtihad, more on ijtihad, pendapat saja. Ya. Nampak? Jadi dalam setengah-setengah keadaan boleh saja kita mengambil yang ringan, terutama uzur kan. Nak ambil berat pun tak ada masalah. Ya tak? Ya. Tapi kita lihat pendekatan ulama-ulama yang kemudian lah, dia lebih suka meringankan ummah. Ya. Qardawi kan, saya suka baca buku dia kan. Ya. Dia meninggal itu, orang kumpulkan buku-buku dia dalam cetakan yang baru dalam bentuk ensiklopedia mausu'ah. 200 lebih buku dia. Kalau beli RM10,000. Tu pun ada member duk kata Qardawi sewel lah, gila lah, naik bulu tengkuk lah. Dia kata buku Qardawi kat Azhar buah dalam longkang aja. Mana hantau? Suka buat fitnah betul lah. Tapi katanya dia dah minta maaf. Geram betul. Agak-agak dia bertaubat lah ya. Member satu dunia pakai. Awak tu untung ada pondok je. Kalau awak tak ada pondok, awak tak panggil awak tuan guru. Ya tak? Perangai tak senonoh. Baik. Okey. Jadi masuk waktu sembahyang pun syarat juga sebenarnya. Ya, kalau boleh, kalau kita tak ada apa-apa masalah lah, kita ikutlah syarat tu. Melainkan kalau kita uzur yang betul-betul tak boleh nak ikut pendapat tu, dah terlentang kan. Takkan nak wudu every time of prayer. Susah juga. Ya tak? Maka boleh saja dengan tayamum yang sama, dia sembahyang dua waktu yang berbeza-beza. Dia dalam bab ni tuan, ada ulama yang very open. Macam Hanafi, macam Ibn Hazm, macam Ibn Taymiyah, dia kata satu tayamum boleh saja ibadah macam wudu juga. Tak perlu nak every time of obligatory prayer, setiap kali waktu sembahyang fardu, tak perlu. Dia very open. Ada ulama dia ketat sikit lah, macam Hambali kan. Satu waktu satu tayamum, satu waktu satu tayamum. Dalam satu tayamum tu kita boleh sembahyang dua fardu, janji dalam waktu yang sama. Ya. Maksudnya tuan-tuan sembahyang Zuhur nak jamak dengan Asar, boleh saja dengan satu tayamum. Tuan-tuan kalau mazhab Syafi'i, tuan-tuan nak sembahyang Zuhur, tayamum. Lepas tu tuan-tuan nak sembahyang Asar, tayamum lagi sekali walaupun jamak. Dia straight lah. Tapi Hambali dia straight, tapi tak straight Syafi'i lah. Satu tayamum boleh lebih daripada satu fardu, janji dalam satu waktu yang sama. Awak nak jamak Zuhur dengan Asar dalam satu waktu, gunalah satu tayamum sahaja, dia kata boleh. Ya. Ataupun awak nak qada, maring tak mai Asar, maring baru ingat. Ataupun baru buat ingat dak. Sembahyang Zuhur hak biasa dulu, after that sembahyang Zuhur qada with the same tayamum. Dia kata okey, it is allowable. Janji dalam waktu yang sama. Strict dah tu, tapi okey sikit. Syafi'i dah, wa yatayammam li kulli fardhah. Hendaklah dia bertayamum setiap kali fardu. Tuan-tuan nak jamak Zuhur dengan Asar, Zuhur tayamum dulu, after that Asar tayamum pula. Walaupun jamak, tak kira lah takdim ke tak akhir ke. Ataupun sembahyang Zuhur, mari tak mai maghrib, mari nak qada. Boleh qada. Bukan boleh qada, memang wajib qada pun. Ya, majoriti kata gitulah kan. Jadi sembahyang Zuhur dulu, after that tayamum baru, qada yang kita tak sembahyang semalam. Dia very strict. Ya. Sebab tu Qardawi dalam buku fiqh beliau dia kritik mazhab Syafi'i bab taharah ni. Ya. Dia orang Mesir memang dia mazhab Syafi'i. Tapi setelah dia meluas ilmunya, dia melihat dengan pelbagai aspek, dengan dalil-dalilnya, dan dia round satu dunia. Tak adalah satu dunia, tapi sebahagian besar daripada orang kata apa, dunia ni dia tahulah keadaan-keadaannya. Dia lebih mengambil pendapat-pendapat secara terbuka lah. Ya. Kita ini dalam muamalat memang banyak pakai beliau. Qardawi, ya, Wahbah Zuhaili. Kita buat takaful insurans tu kan, itu sebahagian besar pendapat Wahbah Zuhaili. Ya.
Tahu Abah Zuhaili? Ya. Orang kata insurans konvensional dengan Islamik sama je. Mana ada sama? Ingat Abah Zuhaili tu Haji Zuhaili je. Baca buku dia menggambarkan keilmuannya, ya. Zahir ni memang macam sama, tapi secara dasarnya dia tidak sama, ya. Memanglah kita bayar kita dapat perlindungan, lebih kurang aja tu. Ni pun bayar tapi dapat something kan. Zahirnya memang macam sama, tapi dasarnya tak sama, operasi tidak sama, makosid tidak sama, kontrak digunakan tidak sama, ya. Tuan-tuan beli insurans konvensional, duit tu milik syarikat tu. Dia nak naik government ni, suka dia lah. Ya tak? Memang dia akan bagi perlindungan pada tuan-tuan. Tapi kalau insurans Islamik, duit tu bukan milik dia. Memanglah dia ambil keuntungan daripada portion yang dilaburkan. Tapi duit tu bukan milik dia. Dan kita pun dapat rebate balik, apa semua. Adalah beza tu, tak ada beza langsung. Ya tak? Okey, saya sakit confirm. Kalau tuan-tuan sakit, agak-agak tak boleh berwuduk, tayamum saja. Kalau tuan-tuan tidak boleh bertayamum, tuan-tuan boleh saja suruh orang lain tayamumkan. Sakit kalau tak boleh kena air lah, bukan semata-mata sakit. Member kena stroke, tayamum lah. Jangan, stroke boleh tayamum tuan. Ya. Ada isteri kerja dia jaga suami, fully paralyzed, memang full lumpuh lah. Dan setiap kali dia wudukkan suaminya, dia memakai sarung tangan. Dan dia tanya saya kata kalau boleh guna sarung tangan itu, nak kata terbaik pun okey lah, awak boleh buat. Tapi kalau awak tak tahan sampai bila, ya, boleh saja ambil pendapat yang isteri minta suami tidak membatalkan wuduk dalam keadaan itulah, ya. Jadi wuduk ialah macam biasa. Awak ada wuduk awak tak terbatal, insya-Allah. Wuduk suami awak pun tak ada masalah. Nak nyusahkan diri buat apa? Member dah kena stroke, awak ni jaga pelik kan. Ya. Kita pergi buat haji, buat umrah, apa kata tamu haji? Sentuh isteri tak? Batal. Dia taklid mazhab Abu Hanifah, betul tak? Bukan mazhab Abu Hanifah seorang, mazhab Hambali, mazhab Maliki, betul tak? Kau tak betul anak cakap ni? Kalau pergi buat ibadah macam tu yang bukan susah mana pun, nak ambil wudu, dibolehkan. Apatah lagi isteri yang menjaga suami dalam keadaan susah. Apa tak boleh ambil fatwa tu? Qardawi kata boleh. Ana ustaz biasa aja. Buka lah buku Fiqh Tarikh Qardawi, ya. Baik. Jadi sakit, ya. Jadi ada satu lagi tu masuk waktu, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah di situ. Kalau ada pensil, tuan-tuan tulis bawah tu, masuk waktu, ya. Itu kena tulis tu sebenarnya, sebab majoriti berpendapat begitu. Walaupun anda personally tak pro kepada masuk waktu sebagai syarat tu, tapi sebagai orang mengajar ilmu fiqh ni, kita tulis juga lah pasal itu berdapat majoriti. Cuma kita beritahu perspektif ulama cara berbeza-beza, ya. Itu saja, ya. Baik, ada soalan ke takat ni? Nak isyak dah kita ni. Dah isyak dah pun. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada. Saya tak pernah tayamum, Ustaz. Tak ada soalan. Okey, fardu tayamum, jadi back kepada persoalan tadi. Kalau anak tuan-tuan patah kaki, kena belak. Tahu belak? Simen lah. Ya. Jadi tempat balutan tu disapu saja, tapi kena sapu keseluruhan, jangan sapu sikit. Tempat sapu tu sapu keseluruhan, tempat balut tu sapu keseluruhan. Kemudian dia bertayamum, kemudian dia berwudu. Ataupun berwudu boleh, tayamum kemudian apa boleh. Janji menggabungkan ketiga-tiganya. Sapu, tayamum dan wudu. Kalau boleh lah, that is the best. Dan itu pendapat majoriti para ulama, ya. Dan kalau dia tidak boleh bertayamum, memadai dengan sapu dan berwuduk saja. Kerana dalam hal ni memang ada banyak pendapat. Azan dulu, ya. Tapi budak-budak ni asal dia semayang, okey lah kan. Allahu akbar, Allahumma rabb hadhihi as-salatil qa'imati Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Jadi kalau ada kes patah apa semua, sapu di atas yang patah tu, kemudian berwuduk macam biasa. Kalau boleh tayamum, tapi saya memilih pendapat yang tidak mewajibkannya, ya. Dapat semayang pun okey dah.
Tu tengok orang semua duduk hospital tu semayang ke? Saya pergi kursus dengan Jakim last 7 years. Last 6 years dulu, 6-7 tahun lepas. Satu hari suntuk macam ni masuk pagi pukul 8 balik pukul 4. Dan satu research yang dibuat dibentang pada waktu itu ialah orang yang duduk di hospital lah, yang semayang hanya 10% saja. Ya tak? Tak usah duduk cerita lah hak susah-susah tu. Suruh senang pun belum tentu dia semayang. Saya pun selalu masuk hospital. Tapi sebab yalah, saya masuk private, duduk dalam bilik sendiri, asing, jadi saya pun tak tengok lah orang lain macam mana, saya pun tidak tahu. Ya. Tapi tak tahulah dia buat research macam mana, tapi dia kata begitu. Ya. Jadi amat penting sekali ialah member tak tahulah macam mana kan. 10%. Mana dia kata kalau 100 orang masuk hospital, yang solat hanya 10 orang saja. Orang lain juga tak semayang. Mungkin dia pun jadi tak semayang dah. Ataupun tak tahulah masa sihat dia semayang, masa sakit dia malas nak semayang sebab rasa macam susah kan. Betul tak? Balut sana, balut sini. Macam mana aku nak ambil wuduk, dia kata ni. Lah. Saya masuk hospital tahun lepas masuk hospital. 3 tahun tu terus masuk hospital tak? Tahun lepas dak lah 2023 dak. 2022, 2021, 2020. Kita tahu masa buat seminggu. Balut sini tempat ambil darah. Relax boleh semayang. Sapu je ambil wuduk. Allah Akbar. Janji semayang. InsyaAllah ta'ala. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada, saya nak berhenti lah. Next nanti kita masuk fardu tayammum, di mana tak banyak sebagaimana fardu wuduk dan mandi wajib. Ada 3 lah atau 4. 3 tu ialah sapu muka, sapu tangan hingga ke siku dan mualak. Sebab kita tak masuk niat. Niat kita dah masuk dalam syarat. Kalau niat dalam syarat tu pergi masuk dalam rukun, dia ada 4 lah. Niat, sapu muka, sapu tangan hingga ke siku dan mualak. Mualak ni maksud urutan. Dan mualak ni sebenarnya wajib di sisi majoriti. Dia bukanlah ijma', dia bukan sepakat semua ulama. Ada sebahagian kata tak wajib mualak, tapi majoriti wajib mualak. Mana sapu tangan dulu, after that baru sapu muka. Sapu muka dulu, after that baru sapu tangan. Kita buat in sequence lah. Tertib ni mana in sequence, one by one after another. Macam wudu lah, basuh muka, basuh tangan, sapu. Orang Maliki tuan-tuan, wudu dan tayammum juga tak mewajibkan mualak. Mana kalau tuan wudu, kalau dia wudu basuh kaki dulu basuh. Basuh tangan dulu basuh. Dia kata wudu ni tak wajib mualak. Tapi sunat saja. Tayammum pun sama lah. Kalau sapu tangan dulu baru sapu muka, sah dia kata. Tapi practically dia tak buat lah begitu. Saya ramai kawan-kawan yang daripada Maliki, daripada Afrika lah kebiasaannya. Kami berada di UAE memang mostly daripada Afrika sana. India pula dah. Sudan, Djibouti, Eritrea, ramai yang sana kan. Mazhab Maliki belaka tu. Ya tak? Dan saya bila berwuduk dengan mereka atau bila saya lihat mereka berwuduk pun saya tak tengok mereka berwuduk secara sonsang. Walaupun mereka tidak mengatakan ia wajib, tapi secara praktikalnya mereka tetap mengutamakan sunnah Rasulullah SAW, di mana Nabi tidak pernah berwuduk secara sonsang begitu ataupun bertukar secara tidak tertib. Nabi berwuduk secara tertib. Ulama sepakat tertib adalah perkara yang the best. Cuma sebahagian mengatakan tidak wajib, segelintir lah, dan majoriti mengatakan wajib. Itu sajalah insya-Allah taala. Nanti kita bincang sikit je pasal fardu. Kemudian perkara yang membatalkan tayammum, yang mana perkara yang batal tayammum ni dia lebih kurang wuduk juga, cuma dia ada sikit perbezaan. Sama macam syarat juga, mestilah ada, sebab ini taharah ma', suci air, ini taharah turab, suci debu, mestilah ada sikit sebanyak perbezaannya. Kalau tak ada soalan kita stop lah. Aku Dukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.